jamak. Tapi hari menetap tak boleh jamak. Sebab dia lebih daripada 3 hari. Ini pandangan mazhab Syafi'i. Tapi sebenarnya pandangan daripada seorang sahabat Nabi, iaitu ni yang dipegang oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata apa? Sepanjang kita musafir, tak kira lah duduk 4 hari ke, 5 hari ke, 6 hari ke, walaupun sampai 6 bulan sekalipun, boleh jamak. Anak saya buat macam tu, Ustaz. Saya pun dah satu ni, Allah, budak-budak sekarang kan. Dia banyak ni. Okey. Boleh jamak. Sebab yang ini pendapat. Sebab ini dilakukan oleh sahabat Nabi juga. Kenapa? Sebab bila kita musafir, kita duduk menetap satu tempat tu, musafir ni. Selagi mana kita memang tak ada rumah, kan, just duduk dekat homestay ke, duduk hotel ke, duduk mana-mana, selagi tu kita dikira sebagai musafir. Tapi pandangan ni agak terpencil lah. Pandangan ni agak terpencil lah. Tapi kita peganglah pandangan yang jumhur, yang ulama Syafi'i pegang 3 hari tu. Hari pergi, hari balik. 3 hari tu adalah hari menetap. Kalau kita sampai-sampai, kita rupa-rupanya sampai 4 hari lah. Daripada hari pertama tu dah tak boleh jamak dah. Bukan 3 hari pertama tu jamak, hari keempat tak boleh jamak, tak. Okey. Sampai hari pertama tu tak boleh jamak, tapi dalam perjalanan balik boleh. Bermakna kalau kita bernostalgia 4 hari tu, hari pertama tu memang dah tak boleh jamak. Tak boleh jamak. Bukan 3 hari pertama tu boleh. Selalu kau buat macam tu kan? Tak. Hari perjalanan saja. Kenapa agama kita buat macam tu? Sebenarnya agama kita merancang. Dia suruh kita merancang berapa hari kita nak duduk sana. Secara automatik kita tahu kita nak pergi bila, kita nak balik bila. Nampak agama kita ni dia ajar kita macam tu. Tersusun. Kita boleh jamak. Kalau macam ni kita boleh jamak sebab semalam hari pergi. Hari ni hari pertama. Esok hari balik. Sehari je lah kita dikira di sini. Maknanya kalau kita 4 hari lah bernostalgia 4 hari. Ya, Hari pertama tu memang tak boleh jamak. tak boleh jamak. Okey, saya bagi situasi. Kita sampai semalam kan. Itu dia kira hari pergi. Hari ni kira hari pertama. Ahad, hari Isnin hari kedua. Selasa hari ketiga. Rabu hari keempat. Hari Khamis baru kita balik. Sepanjang kita duduk sini tak boleh jamak. Ustaz, mana lebih baik? Jamak ke tak perlu jamak? Zaman Okey, aman je ni. baik. Yang mana lebih baik? Jamak ke tak jamak? Jamak ni dia bukan diukur dengan kesusahan. Ramai orang ingat kita jamak ni sebab susah. Sebenarnya tak. Jamak ni dia punya illah dia, ilmu fiqah ni. Illah dia sebab dia adalah musafir. Bukan sebab kesulitan Hari ni orang naik kapal terbang pergi Kota Baru, sejam je. Tetap boleh jamak juga. Sebab musafir tu. Dan kita lebih afdal untuk kita jamak. Lebih afdal jamak. Sebab jamak ni dipanggil sebagai rukhsah. Rukhsah ni keringanan, hadiah daripada Allah. Kita raikanlah, orang bagi hadiah kan. Semalam Puan Azian bagi saya hadiah. Walaupun dia tak datang. Takkan saya dah tolak. Tak apalah, saya tak nak lah hadiah ni. Sombongnya. Macam tu. Boleh faham tak? Kita ambil lah. Dah tidur malam pun datang Puan Hajar Rabita bagi hadiah lagi. Ni ada 2 dulang makanan. Kan? Takut. Takut makan tak bangun je. Terima kasih lah. Anak-anak saya memang suka lah. Dia kata baik-baiklah makcik ni. Dah lah bagi rumah, bagi hadiah, bagi makanan. Bagi-bagi insyaAllah. Dia semalam tak nak tidur kan tadi. Ya Allah. Dia tak bangun dah tu. Okey? Tak Ustaz, maaf Ustaz. Ada pendapat yang mengatakan bila kita nak tinggal sini berjadual lah, malam ni 1 malam, 2 malam, 3 malam maksudnya, sampai je tak boleh jamak. Ada tak pendapat yang macam ni? Okey. Dia pendapat tu bila kita dah tahu yang kita akan duduk 4 hari. Bukan 4 hari, kalau kita nak duduk 2 hari je, ada pendapat tu kata, ada Ustaz kata lah. Tak boleh. Tak ada. Sampai je tak boleh jamak walaupun 2 hari sebab kita dah memang Tak ada. Dibenarkan untuk jamak. Dibenarkan. Sebab Nabi masa Nabi buka kota Mekah, kan ada peristiwa Fatu Mekah kan. Nabi duduk Madinah. Nabi sampai Mekah, Nabi duduk Mekah 19 hari. Sepanjang 19 hari Nabi sentiasa solat jamak.
Sedangkan Nabi balik kampung halaman tu. 19 hari Nabi duduk kota Mekah, Nabi solat jamak. Kemudian hari yang ke-20 baru Nabi balik kota Madinah. Sebab itu mazhab Syafi'i meletakkan had dia sampai 19 hari. 19 hari maksudnya kita jangka kita nak duduk sini kurang 3 hari. Tiba-tiba ada urusan, ada meeting, ada itu, ada ini, lajak 1 hari lagi, tambah 1 hari lagi. So boleh jamak ke tidak? Boleh. Sampai 18 hari. Jamak dan kasar. Jamak dan kasar. Okey, ada beza yang jamak dengan kasar ni. Kasar khusus untuk musafir. Jamak tak semestinya musafir. Contohlah kalau ibu-ibu ada anak yang doktor bedah. Kan memang doktor bedah. Dia dah boleh jangka dah. Kitanya pembedahan ni 7-8 jam. Zuhur dengan asar ni mungkin kita tak dapat sempat zuhur ni. Mungkin asar nanti selesai. Boleh tak dijamak? Boleh. Zuhur tu akan dijamakkan pada waktu asar. Ataupun kita bawa kereta jam. Tak boleh nak berhenti. Kan nak berhenti sana tak boleh, nak berhenti sini tak boleh. Waktu maghrib kita pendek sangat. Kita jangka sampai rumah isyak. Boleh tak jamak? Boleh. Bukan saja-saja oh sajalah saya nak jamak aja, tak boleh. Dia bersebab, dia ada sebab dia. Dia panggil illah, dia mesti ada sebab dia. Okey. Ataupun kita nanti walinya zubillah lah, kita dalam keadaan keuzuran. Uzur sungguh, memang susah nak ambil wuduk. Kadang-kadang kita pakai pampers. Kan ada ibu-ibu yang dah uzur dia pakai pampers. Dia susah nak bersuci, nak itu nak ini kan. Jadi dia dibenarkan untuk jamak. Dengan satu wuduk tu dia boleh jamak. Dimudahkan urusan dia. Permudahkan. Yang penting jangan tinggal solat. Tu kalau orang pakai bag. Yang orang kanser usus ke apa kan. Okey, baik. Kalau dia pakai paper bag najis kan, dia buang air kencing gunakan paper bag pun sama juga. Dibenarkan. Kalau betul-betul menyusahkan dia ataupun dia tak boleh nak uruskan diri dia, dia mengharapkan tunggu anak balik nanti, anak balik kerja baru boleh tolong dia kan. Waktu tu dia dah tahu dah, mungkin terlepas maghrib, mungkin terlepas zuhur, maka ketika itu dibenarkan. Apa kan dia bawa najis? Tak ada masalah. Bukan istihadah lah, bukan dia termasuk dalam istihadah. Tak. Okey, sebab ada waktu-waktu yang sukar macam tu dibenarkan lah. Okey, contohlah ada orang dia ni keluar darah kotor kan. Darah kotor dia beza dengan haid. Haid tak boleh solat tapi darah kotor kena solat. Lebih 15 hari. Jadi macam mana darah fasad ni? Saya minta maaf sebutlah, dia kena bersihkan, kemudian dia kena tampal kan, pakai dengan pad. Kan? Kemudian dia berwuduk macam biasa, kemudian dia selesai solat. Walaupun solatnya dalam keadaan keluar lagi darahnya, dia tetap kena solat dan solatnya sah. Tetapnya solatnya sah. Okey, cuma kena pastikan dia tak boleh darah tu terkena pakaian sahaja. Sebab tu dia kena pakai pad tu supaya daripada tembus. Okey. Ada setengah keadaan dibenarkan. Okey, baik. Kalau solat jamak dalam keadaan dia musafir tak ada masalah. Yang tak bolehnya kalau dia solat tamam lah. Dia buat zuhur. Dia hanya boleh diikuti dengan beberapa solat sunat saja. Tapi lepas tu dia dah berehat dari sana sini, dia nak sembahyang asar nanti. Tak boleh, dia kena salin yang baru. Sebab kebiasaannya dia akan kotor lah, dah banyak lah kan. Jadi dia kena bersihkan semula. Tapi kalau dia solat jamak tak perlu. Sebab jamak tu dikira sekali. Dikira sekali dengan wuduk yang sama, dengan pad yang sama dan sebagainya. Macam kita sama juga dengan orang yang budak terkencing kan. Ya, sama situasi dengan orang yang kencing tak lawas. Perbarui solat wuduk Perbarui wuduk dia. Setiap waktulah. Sebab Yang satu tu aku tu kalau ada sunat pun boleh ambil. tak okey, kalau dia solat sunat, solat fardu dengan sunat tu pakai wuduk yang sama. Okey. Cuma zuhur nak ke asar tu, asar dia wuduk baru. Macam hospital kita kan dia tak gunakan turun, dia bagi dah tempat najis kencing tu lah. Macam mana kita nak tukar pampers setiap waktu. Oh, nak tukar benda tu. Tak, dia tak tukar, dia tukar pagi kan macam Itu kita selalu ni tak boleh tak benarkan kita pergi bilik air lah. Okey, dalam situasi macam tu tak ada masalah.
Sebab najis tu tak kena pada pakaian kita. Sebab dia keluar tak berhenti kan. Sebab dia dah masuk kat situ saluran tu, maka dia keluar, tak ada masalah. Kita sama Ambil wuduk je biasa je. anak kita ambilkan kita wuduk je lah. Ya, betul. Tak payah istinja lah. Tak payah. Okey, sila. Kejadian baru ni saya pergi anak dekat KL. Flightnya malam, 12 malam. Jadi kita tak ada masalah lah nak jamak ustaz kan. Dia sampai sana, saya duduk 3 hari. Hari keempat tu nak balik, naik siang tak ada. Balik flight malam juga, 2 malam. Jadi siang hari keempat tu, boleh jamak. Boleh. Nanti saya kata kita dah rancang 3 hari. Tak jamak. Tak berani. Tak berani tak apalah kan. Boleh sebab contoh kita dah rancang 3 hari. Tiba-tiba ada halangan, ada tuntutan yang terpaksa kita lanjutkan 1 hari lagi, 2 hari lagi. Boleh tak jamak? Hukumnya boleh. Sebab itu mazhab Syafi'i letak sampai 19 hari. Sampai 19 hari. Maksudnya kalau kita extend sampai 19 hari boleh. Selagi itu boleh. Masa saya balik kat malam tu, Ustaz kata tak ada tiket, memang anak dah ambil tiket tu malam. Maknanya tak perlu Ustaz jamak siang. Tak apa. Boleh. Jawab tak jamak. Tak apalah kalau tak buat tak apalah. Tapi kalau saya hukumnya boleh. Sebab kita awal-awal memang balik kan. 3 hari sampai balik. Kita ada jalanan. Maknanya boleh, hukumnya boleh. Lagi satu Ustaz, kalau semayang pakai tu tadi, pakai beg tu, semayangnya wajib dikadak ke macam ni? Tak payah qada. Tak payah walaupun semayang Ya. dia najis. Ya, betul. Tak perlu diqada. Bukan semayang hormat waktu. Bukan. Ayolah macam kat hospital lah. Kena ada wuduk lah. Yelah. Wuduk. Itu salat hormat waktu lah. Itu sebab tu saya kata sebenarnya tak ada istilah salat hormat waktu tu. Kita niatkan jamak nanti. Kita balik nanti, kita akan jamak nanti. Jamak contohlah maghrib tadi tak sempat kan. Sebab kita jam tadi kan. Sampai rumah nanti maghrib dengan isyak tu dijamakkan. Tapi jamaknya tanpa qasar. Qasar tu hanya untuk musafir saja. Jamak ni situasi sukar. Suami kita politrafik. Dia tahu dia tak boleh tinggalkan jalan raya, kalau tidak lagi jam. Jadi maghrib dia tahu dia takkan sempat. Jadi dia saja dibenarkan untuk jamak. Maghrib dia nanti akan dilakukan pada waktu isyak dengan niat jamak. Sama dengan situasi jam. Boleh ibu? Iskil kan? Ustaz, yang Ustaz cakap kita boleh sambung-sambung kita punya macam musafir tu kan kita jamak. Adakah berada di dalam satu tempat tu ataupun berpindah ke kita apa musafir ke Dalam satu tempat. maknanya bila kita pindah lagi kita tak boleh jamak lagi. Kalau pindah lagi lah boleh jamak. Kira baru. Contoh kita berjalan. Contohlah kita duduk kat Tanjung Keleng kan. Nanti kita nak sambung lagi ni. Pergi tempat lain pula, sambung Port Dickson. Kita daripada Port Dickson jalan sungguh ni sampai Kuala Lumpur pula. Boleh tak? Sepanjang tu boleh jamak. Sampai Pinding Saya pernah jamak sebulan. Saya daripada Mekah. Itu kita tak jamak lah kan. Sebenarnya boleh jamak. Kalau dekat Madinah tu kita boleh jamak. Sebab Madinah dia akan duduk kurang 3 hari kan. Okey. Saya sampai Mekah. Daripada Mekah tu saya terus terbang ke Istanbul. Istanbul tu saya terbang pergi ke Montenegro. Kemudian pergi Bosnia. Sebulan saya duduk. Sebulan 2019. Sepanjang tu saya jamak. Sebab kita punya perjalanan tu dia merentas tau. Kita masih lagi dalam keadaan musafir. Dibenarkan. Maknanya itu yang kita tak tahu tempo musafir kita kan atau kita dah tahu kita akan keluar macam 30 hari tapi daripada tempat ke tempat kita dah tahu tau. Kita dah tahu. Kita masih boleh berjamak. Ya, betul. Macam pilot lah Ustaz kan. Ya pilot. Itu Pilot itulah kan dia. jangan kata pilot lah, driver lori. tu kat darat. Driver lori kan, dia jalan darat. Perjalanan memang jauh-jauh kan. Sepanjang tu dia dibenarkan. Kerja kapal. Okey. Yang situasi yang puan kata tadi tu, kita extend tu. Duduk satu tempat. Cuma contohlah kita nak balik ni. Alamak tak dapat balik lah. Ada urusan-urusan lain kan. Mungkin kita minta jauh lah. Kereta rosak ke apa ke kan. Boleh tak? Boleh. Boleh. Ada urusan yang terhalang lah. Yang buatkan kita kena extend 2-3 hari lagi. Boleh, tak ada masalah. Dalam tempat yang sama. Yang jatuh tadi yang kata bila masuk hari keempat kita tak boleh jamak. Itu bila kita pergi, kita dah rancang. Contohlah Puan Hajar Rabita memang rancang kitanya program ni 4 hari memang menetap dekat sini.
Contoh hari ni hari pertama kan, sampai hari Rabu nanti memang menetap sini. Hari Khamis baru balik. Masa tu tak boleh. Dalam perjalanan boleh, hari pertama tu tak boleh. Hari yang kita sampai, maksudnya kita dalam perjalanan, kita sampai semalam Zohor kan. Zohor tu dah tak boleh jamak dah. Sebab kita dah duduk kat sini dah. Habis malam kita banyak buat jamak sekali. Okey. Pasal kita 3 hari Ini boleh. Boleh. Itu situasi. Sekarang ni kita boleh lah jamak. Sebab kita duduk sehari je. 2 hari katakan lah boleh. Itu extend bila kita dah tahu kita nak duduk 3 hari. Okey, itu pandangan yang minoriti. Jangan kata 20 hari lah. 6 bulan setahun pun boleh. Sebab kita tahu kita punya rumah kat mana, Johor Bahru. Saya punya rumah kat mana, Kuala Lumpur. Kita dah tahu dah, memang kita rumah kat situ dah beli dah. Memang keluarga kat situ. Selagi kita duduk kat Tanjung Keling ni seminggu, sebulan, 6 tahun, 10 tahun boleh jamak. Itu pandangan lain. Pandangan lain. Tapi tak buat lah. Tak buat lama sangat. Perempuan kita rasa bersalah. Cak, saya just bagi tahu je. Itu antara situasi. Ustaz kalau macam budak anak-anak belajar kan. Dia balik rumah dia belum ada rumah kan, duduk kat sini. Balik rumah dia, mamak dia kembali jamak. Okey, kalau anak kita belajar dekat universiti. Ha. Dia duduk universiti kat Kuala Lumpur, balik rumah kat Johor Bahru. Boleh jamak tak balik? Hukumnya boleh. Sebab dia musafir. Sebab dia dah dikira duduk di KL. Dia duduk KL, dia universiti. Rumah mak tu dah kira dia dah jadi secondary dia lah. Bukan rumah dia. Bukan rumah dia. Sebulan tak boleh lah. Dia kira jamak. Dia kira macam tadi tu, 3 hari tadi tu. Lebih tak boleh. Macam ibu-ibu lah, ibu-ibu duduk Johor Bahru. Ada orang kampung mungkin di Seremban. Orang Seremban tapi duduk Johor Bahru. Dia balik Seremban, balik Kuala Pilah. Boleh jamak tak? Boleh. Balik raya. Jamak lah. Kurang 3 hari. Kalau kurang 3 hari. Macam tu. Sebulan dia tak seminggu. dapat lain 3 hari je. Tapi kalau pindah boleh kan Ustaz? Balik pindah-pindah tempat. 3 hari, sini 2 hari, sini 3 hari. Boleh lah. Ilmu juga. Ada 2 rumah. Okey, sebab kita ada beli rumah dekat kampung kita. Hukumnya boleh tak? Boleh. Sebab kita duduk kat mana? Johor. Ayah kampung. Memang kampung tu kita ada rumah, kita dah beli rumah. Rumah kampung. Tapi yang kita duduk kat mana? Johor. Kalau balik sebulan tak boleh. Kalau balik sebulan tak boleh lah. 3 hari. 3 hari dia tetap sama juga hukumnya 3 hari tu juga. Musafir lah, musafir. Okey. Boleh. Sebab kita duduk kat mana, memang kita menetap kerjanya dekat mana. Okey. Boleh. Okey. Dah. Betul. Okey. Okey, kalau kita